Bersama saya untuk mengkatakan tentang perlawanan ini bekas pemain kebangsaan Azman Adnan yang sememangnya pasti akan memiliki banyak pengalaman yang mungkin boleh dicurahkan untuk kita berkongsi bagaimana corak permainan Malaysia yang akan dipersembahkan sebentar nanti. Terima kasih Rasmi. Perlawanan malam ni sudah pasti perlawanan tumpuan Ya. dan menjadi aras hala tuju untuk pasukan Harimau Melaya. Kerana Vietnam boleh dikatakan pasukan favourite. Jadi tak mustahil pasukan Harimau Melaya akan memberi persembahan yang berjaya mengutip 3 mata pada perlawanan malam ni. Jadi bagi Tan Cheng Ho, inilah kesebelasan utama. Tidak ada rombakan yang dilakukan sebagaimana perlawanan terakhir berdepan dengan Laos. Dan kita mengharapkan kesemua anak tempatan ini mampu memberikan satu persembahan kombinasi yang terbaik di atas padang, kerana itulah yang akan menentukan hala tuju pasukan Harimau Melaya pada edisi ke-13 kali ini. Khairul Fahmi Cik Mat adalah penjaga gol yang menjulang piala ini pada 2010. Satu-satunya pemain yang masih lagi bersama skuad kebangsaan yang pernah menjulang piala AFF ini ketika bersama dengan bimbingan Datuk K. Raja Gopal. Dan kita akan melihat bagaimana Aidil dan juga Syahrul diletakkan sebagai gandingan tengah. Pertahanan tengah Badrul akan bertindak sebagai defensive midfielder, manakala Syafiq Ahmad dan Muhaid Ajmal pemain tengah bersama dengan Safawi dan juga Arif Aiman, dua pemain yang sememangnya mampu mengacirkan benteng pertahanan pasukan Vietnam. Dan jangan lupa dengan Lokman Hakim yang sememangnya diharapkan mampu untuk mengambil dan menarik beberapa pemain lawan agar memberikan tumpuan kepada pemain yang berpekalan di Belgium itu. Jadi Azman, berdasarkan kepada line up kesebelasan utama, apa yang anda harapkan dengan corak permainan yang akan dipersembahkan dalam tempoh 15 minit yang pertama untuk Malaysia? Okey, inilah yang jadi satu kebanggaan untuk kita pada perlawanan kali ini Ya. di mana semua pemain anak jati negara Ya. beraksi. Jadi tumpuan saya lebih kepada Safawi, Lokman dan Arif serta Badrul dan Syafiq untuk merencanakan, mencorakkan permainan untuk membuat asakan-asakan petali arus ke kubu pasukan Vietnam. Pak Hang Seo adalah individu yang sememangnya bukan saja terkenal dengan taktikal, tetapi serangan psikologi yang telah pun digunakan di peringkat awal sebelum berdepan dengan Malaysia. Dan pastinya beliau mahu meneruskan kesinambungan kejayaan yang pernah dicapai oleh pasukan juara bertahan itu untuk memastikan langkah mereka lebih cemerlang ke peringkat separuh akhir nanti, kerana Malaysia ketika ini berada di kedudukan kedua selepas kemenangan 5-1 yang dihasilkan oleh Indonesia ke atas Laos, membolehkan Indonesia pula berkongsi dengan 6 mata tetapi berkelebihan perbezaan jaring gol yang terhasil. Walaupun pasukan Vietnam boleh dikatakan favourite, tetapi pasukan kebangsaan Harimau Melaya mampu membuat kejutan. Kita tunggu dan saksikan 15 minit pertama dulu. Jadi sepak bola dalam 5 saat untuk Malaysia. Jadi sepak bola Malaysia dan juga Vietnam, perlawanan yang ke-14 dalam kancah AFF ini bagi edisi ke-13. Jadi kita lihat bagaimana pencaturan awal di bahagian tengah dengan penggunaan Queen Ngoc Hai, antara player terbaik pada musim 2019, dimasukkan semula selepas direhatkan pada perlawanan pertama Vietnam sebelum ini. Dan ini merupakan cap yang ke-15 untuk Queen Ngoc Hai, pemain pertahanan tengah untuk pasukan Vietnam. Manakala kita juga akan melihat bagaimana kemampuan pemain terbaik untuk melakukan assist, iaitu Nguyen Van Tuan yang akan beraksi bersama dengan Pan Van Duc dan juga Yuan Chong Puong di bahagian hadapan untuk Vietnam. Apa yang kita lihat, awal-awal permainan pasukan Vietnam telah cuba membuat pressing pressing untuk mendapatkan bola daripada pemain-pemain Harimau Melaya. Jadi confident pemain Pak Hang Seo untuk meletakkan 3 pemain pertahanan sebagaimana sebelum ini. Jadi peluang untuk Vietnam percubaan awal tapi mujur. Sepakan yang dilakukan oleh Nguyen Chong Puong tadi melambung tinggi. Ini yang saya katakan tadi mereka membuat pressing terlalu awal. Ya. Cuba membuat pasukan pertahanan Harimau Melaya kelang kabut dan hampir-hampir dapat menjaringkan gol. Ini yang kita perlu berhati-hati. Kombinasi antara Aidil dan juga Syahrul diharapkan lebih baik selepas ini, kerana ada ruang yang diberikan kepada pemain nombor 10 Vietnam ini untuk membuat percubaan.
Kita harus bertenang. Jangan hilang bola terlalu awal. Jadi Malaysia cuba untuk mengawal permainan. Kita lihat bagaimana high pressing yang dilakukan oleh anak-anak buah Pang Hangzhou ketika ini. Mereka mahukan jaringan yang pertama dalam perlawanan ini lebih awal dapat dilakukan. Sambil itu ada kekasaran yang terjadi. Kesilapan yang dilakukan oleh Do Hong Man ini yang memberikan sepakan bebas untuk Malaysia. Mungkin ini taktikal daripada jurulatih pasukan Vietnam. Ingin mencari gol awal untuk mematikan tempo pasukan Harimau Melaya. Jadi Badrul yang pastinya akan digunakan, lebih banyak digunakan untuk menggerakkan bahagian tengah. Kita lihat juga Mukhairi Ajmal yang sememangnya kemasukannya untuk pergantian sebelum ini. Pada perlawanan yang pertama ketika beliau masuk, membolehkan memberikan impak kepada corak permainan Malaysia ketika itu. Dan diharapkan dengan perlawanan keduanya secara berturut-turut pada aksi edisi ke-13 ini akan lebih banyak pengalaman dan juga kemampuan yang dipamerkan oleh Mukhairi. Jadi kawalan awal masih lagi dalam kawasan attacking third untuk Malaysia. Kita lihat bagaimana kesebelasan anak-anak buah Tan Cheng Ho terpaksa cool down sedikit, tidak terlalu tergesa-gesa melancarkan serangan. Hingga setakat ini penggunaan di bahagian kanan kerap digunakan. Kita melihat bagaimana ada dua pemain Vietnam yang turut mengasak bantuan yang turut cuba dilakukan tadi. Setiap kali pemain-pemain Malaysia dapat bola, 2 atau 3 pemain akan pressure untuk mendapatkan bola balik oleh pemain-pemain Vietnam. Peluang tengah ke dalam untuk pasukan Vietnam. Dipersalahkan kerana mengangkat kaki sewaktu melakukan lontaran. Jadi kesilapan asas dilakukan membolehkan Malaysia pula mendapat peluang untuk mengawal permainan ketika ini. Satu tolakan terus pada Luqman tapi terlepas. Masih lagi Malaysia mengawal permainan. Syahrul Saad agak kuat. Jadi peluang terbuka kembali semula untuk pasukan Vietnam. Mereka pastinya akan cuba memegang bola lebih lama. Selain akan mencari laluan-laluan yang boleh digunakan ataupun dimanfaatkan untuk mengancam pintu gol Malaysia. Dari bahagian tengah, masih lagi mereka tidak lagi terburu-buru, tapi ada asakan yang dilakukan ke atas Nguyen Quang Hai. Jadi kesilapan awal yang dilakukan oleh Syafiq Ahmad, pemain berusia 26 tahun. Penampilan yang ketiganya sejak 2018, 2016, 18 dan 2020 untuk skuad Malaysia. Jadi hampir 5 minit yang pertama, apa tanda-tanda yang Azman nampak untuk corak permainan Malaysia ketika ini? Kedua-dua pasukan cuba mencari rentak. Dan apa yang saya nampak kelebihan kepada pasukan Vietnam, mereka membuat pressing. Sekarang ni pun dia press untuk mendapatkan bola. Jadi sekali lagi Syahrul yang perlu lebih berhati-hati kerana sebelum ini gandingannya bersama dengan Aidil tadi membolehkan percubaan pertama dapat dilakukan dalam kawasan penalti Malaysia. Hasil rembatan Yuan Chong Puong. Khairul Fahmi yang pernah untuk menidakkan kemampuan Firman Yutina sepakan penalti pada match 19 antara sejarah yang merombak ataupun merubah kedudukan Malaysia ketika beraksi pada 2010 untuk menjulang Piala AFF ini. Jadi sepakan bebas dimiliki oleh pasukan Vietnam. Yuan Quang Hai, 8 jaringan pernah dihasilkan untuk skuad kebangsaan. Antara pemain yang turut beraksi dalam ketika Vietnam muncul juara Piala AFF pada 2018. Terdapat 4 ataupun 3 pemain kesebelasan utama ini
yang merupakan pemain utama pada skuad sebelum ini untuk Vietnam mempertahankan kejuaraan Piala AFF edisi ke-13 musim 2021-2020 ini. Dan peminat-peminat tempatan yang berada di Singapura turut melihat dengan aksi yang belum lagi panas untuk skuad Tan Cheng Ho. Di awal permainan ini kita mengharapkan mereka perlu lebih tenang. Sementara dalam tempoh lebih 7 minit ini kita lihat bagaimana tekanan tinggi yang dilakukan oleh pemain Vietnam sedikit menyukarkan Malaysia untuk settle down. Setiap kali Malaysia dapat bola, pemain-pemain Vietnam memberi tekanan untuk mendapatkan bola balik. Jadi pilihan apa yang terbaik untuk kita kembali menguasai permainan? Kita perlu pass and move. Kita tak boleh pegang terlalu lama. Kerana kita dapat lihat daripada awal minit, Vietnam membuat pressing. Setiap kali pemain-pemain Harimau Melaya dapat bola, 2 atau 3 pemain Vietnam akan cuba untuk mendapatkan bola. Jadi itu antara pilihan yang perlu digunakan. Sambil inilah kita lihat bagaimana peluang untuk Malaysia, tapi terus saja mudah untuk dibaca oleh Tran Yuan Man. Mungkin ini taktikal lah jurulatih Vietnam. Sememangnya kita mengetahui bagaimana Pak Hang Seo yang mahukan tekanan tinggi dan begitu juga tempoh permainan yang tinggi bagi melemaskan pemain-pemain Malaysia. Mereka telah pun mengkaji setiap pemain Malaysia dan pastinya mereka memiliki kemampuan atau ramuan untuk menguasai perlawanan ini. Dan kita mengharapkan pemain-pemain tempatan khususnya pemain Malaysia mampu untuk berfikir sendiri di atas padang. Mereka perlu menilai sejauh mana kemampuan sendiri yang boleh dimanfaatkan dan digunakan sepenuhnya dalam perlawanan ini. Kita hanya melakukan separuh tekanan ketika ini, membolehkan Vietnam lihat bagaimana mereka mampu untuk memegang, melakukan possession. Jadi peluang awal rampasan yang cuba lakukan oleh Safawi tadi. Itu juga Lokman terpaksa turun ke kawasan sendiri. Jadi pemain Malaysia dipersalahkan. Arif Aiman dalam usia 19 tahun, ini adalah antara pengalaman terbaik untuk menimba seberapa banyak ilmu dan pengalaman yang mungkin boleh digunakan dalam kerjanya. Ini yang bahaya. Kita dapat lihat pasukan Harimau Melaya terlalu ke bawah. Sepatutnya kita pula buat pressing untuk mendapatkan bola. Jadi peluang untuk pasukan Vietnam sekali lagi kita melihat baik. Dengan begitu juga dengan tindakan dari Khairul Fahmi untuk keluar lebih awal bagi menyelamatkan percubaan awal yang cuba dilakukan tadi. Sekali lagi dengan tindakan Yuan Chong Prong. Sekali lagi begitu mudah. Setiap kali kita dapat bola dan kita hilang bola pun begitu cepat. Ini yang harus dielakkan oleh pemain-pemain Malaysia. Jadi lihat sekali lagi pemain nombor 10, iaitu Yuan Chong Prong, buat kali kedua memiliki peluang dalam kawasan penalti Malaysia. Sejak mereka menggunakan di bahagian half space ataupun kita lihat bagaimana bahagian tersebut yang cuba dimanipulasikan. Sekali lagi gerakan dari half space untuk pasukan Vietnam. Mereka melakukan short pass untuk tidak memberikan pemain Malaysia melakukan pressing. Hanya membiarkan saja, lihat bagaimana semakin lama semakin tinggi mereka melakukan defensive line mereka. Offside. Kedudukan Vu Van Tan. Sambil itu permainan masuki melebihi minit ke-11 ketika ini. Dengan Vietnam terus menguasai permainan. Mengharapkan lebih banyak
Hantaran-hantaran pantas dilakukan untuk mengelak pressing ataupun tekanan dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Vietnam. Jadi satu gerakan baik, tindakan yang dilakukan oleh Syami, tapi lurungannya pula terus kepada pemain lawan. Ada tekanan yang diberikan oleh pemain Vietnam, khususnya pemain tengah mereka. Produksi Yuan Hondok. Hondok sekali lagi. Lihat bagaimana diagonal corak permainan, tapi mujur. Tolakan yang dilakukan oleh Vu Van Tan, pemain nombor 17 ini. Keluar dari kawasan permainan, bolehkan Malaysia pula untuk mendapat peluang mengawal semula rentak permainan bagaimana mereka merencanakan serangan. Syami. Sambil itu Arif Aiman pula dipersalahkan. Membolehkan Vietnam kembali mengawal rentak permainan. Duman. Yuan Tuan An. Kembali Yuan Tuan An. Pemain beraksi Huang An Gia Lai dalam Liga Utama Vietnam. Sambil itu kesilapan pula dilakukan oleh Vu Van Tan. Tindakan keras yang dilakukan ke atas Badrul. Bolehkan Malaysia memiliki sepakan bebas masih lagi dalam kawasan sendiri. Badrul. Bertukar hantaran ke sebelah kanan pula. Sekali lagi kita melihat Riza Ghazali terpaksa ke belakang. Aidil. Malaysia cuba bermain secara diagonal. Baik. Kawalan dilakukan oleh Syafiq Ahmad. Selepas 15 minit baru kita nampak Malaysia menyusun gerakan demi gerakan. Baru nampak ketenangan dan selesa dengan bola. Jadi itulah yang memaksa pemain lawan melakukan kekasaran. Jadi kembali semula, barulah kita lihat bagaimana anak-anak buah Ta Cheng Ho berupaya untuk mengawal corak permainan mereka. Tapi kesilapan mudah seperti itulah yang harus diatasi. Sekali lagi peluang untuk pasukan Vietnam menerusi Yuan Chong Puong. Tapi terus saja pantas untuk Khairul Fahmi menyelamatkan keadaan. Jadi masa yang agak panjang dalam tempoh 5 minit yang terakhir ini, dan 10 ke 15 minit barulah kita lihat bagaimana corak permainan Malaysia kembali teratur. Berbanding Vietnam yang berupaya untuk mengasak di awal permainan lagi. Baru kita dapat lihat bagaimana pemain-pemain kita mula berkeyakinan setiap kali dapat bola untuk membuat gerakan. Hanya 19 pemain yang masih lagi mampu untuk meneruskan kempen kali ini. Jadi itu sajalah peluang yang dimiliki oleh Tan Cheng Ho yang boleh digunakan sepanjang baki ini sebelum kedatangan seorang lagi pemain tambahan Malaysia. Tian Kul yang masih lagi beraksi dalam Liga di Denmark bersama dengan FC Midtjylland, kerana Liga tersebut akan berakhir di pertengahan bulan Disember ini. Jadi peluang sekarang ini untuk Vietnam. Duman ke tengah. Kita lihat bagaimana shot pass yang mereka lakukan, tetapi mujur. Bantuan pantas yang diberikan oleh Syami. Serangan ke tengah dan tandukan keluar dari kawasan berbahaya. Badrul. Syami. Bola terlapan keluar dari kawasan permainan. Lontaran ke dalam milik pasukan Vietnam. Perbantan kepada Duman.
Kui Ngok Hai, antara pemain yang paling berpengalaman untuk Vietnam. Ini merupakan cap ke-15-nya untuk Piala AFF. Sambil itu kedudukan semasa ketika ini, seandainya kedudukan ini tidak berubah, Malaysia akan mempunyai satu mata untuk mengatasi pasukan Indonesia. Sambil itu Khairul Fahmi yang sedikit mengalami kecederaan. Hingga setakat ini beliau beraksi dengan begitu baik sebagai benteng terakhir Malaysia. Lihat sekali lagi bagaimana ada hentakan yang dilakukan oleh Yuan Chong Prong tadi dalam perebutan bola di saat-saat akhir. Yuan Chong Prong adalah pemain yang berjaya untuk menghasilkan satu jaringan pada minit ke-26. Merupakan jaringan ke-10-nya untuk skuad kebangsaan Vietnam ketika mereka menang pada perlawanan yang pertama untuk menumpaskan Laos dengan kemenangan 2-0. Tetapi ada satu sepakan penalti Vu Van Tan tidak dapat disempurnakan pada minit ke-75. Hingga setakat ini 5 sepakan penalti telah pun dihadiahkan kepada dalam sepanjang perlawanan sebelum ini. Yang kelima terbaru adalah untuk pasukan Indonesia. Jadi permainan kembali bersambung. Hingga setakat ini belum ada percubaan untuk Malaysia bagi menguji Tan Yuan Man selaku penjaga gol bagi pasukan Vietnam. Berbanding Khairul Fahmi, tidaknya 2 peluang dimiliki oleh pasukan Vietnam sepanjang tempoh 19 minit ini. Kita belum lagi membuat percubaan ke arah pintu gol pasukan Vietnam. Jadi peluang sekali lagi, perhatikan bagaimana Khairul Fahmi pastinya mengetahui untuk mempertahankan dirinya mengangkat kaki sebab itu. Tetapi mujur. Kita melihat bagaimana Yuan Chong Prong ini adalah pemain yang cukup lincah hingga setakat ini untuk mengancam pintu gol Malaysia. Jadi kecederaan hamstring dialami oleh Aidil. Lihat bagaimana larian pantas. Kita lihat kapten pasukan Malaysia ini berumpas pulas untuk memastikan Yuan Chong Prong mampu untuk diikat. Tidak diberikan peluang. Perhatikan gelagat Pak Hang Seo yang begitu serius mengarahkan anak buahnya untuk menafatkan kawasan tertentu, arahan-arahan yang diberikan di luar padang. Bagi Tan Cheng Ho pula, kecederaan yang dialami oleh Aidil pastinya akan memberikan impak kepada pertahanan Malaysia. Kita mengharapkan Aidil dapat bermain. Jadi terus saja untuk Vietnam seketika. Malaysia berpeluang sekarang ini. Lihat bagaimana peluang yang dimiliki oleh Malaysia dengan Luqman Hakim. Diharapkan mampu untuk menarik beberapa pemain lawan untuk sentiasa merantainya, memberi peluang dan juga ruang kepada rakan-rakan di lain-lain di bahagian hadapan. Inilah setiap kali pemain Malaysia dapat bola, 2 atau 3 pemain Vietnam. Jadi satu clearing yang baik dilakukan oleh Syami Safari. Namun begitu masih lagi cuba untuk dipertahankan oleh Vietnam. Baik untuk Vietnam. Tapi mujur kita lihat bagaimana tenang Rizal Ghazali mengawal keluar kawasannya.
untuk diatasi oleh pemain Vietnam. Jadi Vietnam menerusi Yuan Hon Dok terpaksa ke belakang. Doi Man, pemain berusia 25 tahun ini, 37 cap bersama pasukan Vietnam pada malam ini. Jadi satu cross ke tengah tapi mujur, berjaya dikeluarkan oleh Badrul. Jadi masih lagi Vietnam. Badrul sekali lagi cemerlang untuk menyekat. Lihat bagaimana Chuan Prong yang cuba menyambar peluang di depan kawasan penalti Malaysia. Jadi peluang seterusnya hanya tandukan tipis dapat dilakukan oleh Van Duk untuk menjaringkan gol kedua, gol pada minit ke-55 ketika Vietnam menumpaskan Laos 2-0. Jadi Dominic Tan antara option ataupun pilihan yang ada oleh Cheng Ho untuk menggantikan tempat Aidil. Jadi kecederaan hamstring. Jadi armband itu akan diserahkan. Mungkin kepada Badrul, antara pemain yang sememangnya boleh bertindak sebagai kapten. Sudah pasti ya, kerana Badrul seorang pemain yang berpengalaman. Jadi pertukaran pertama Malaysia, Dominic Tan dimasukkan untuk menggantikan tempat Aidil yang memiliki cederaan pada minit ke-21 tadi. Syami. Sekali lagi kita lihat bagaimana tidak banyak pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Vietnam. Mungkin ini adalah recovery mereka. Dan peluang ini perlu digunakan untuk kita merancakkan lagi serangan. Badrul, bagaimana pilihan yang dimiliki. Cuba menggunakan hikmat Luqman. Tetapi ada saja pemain lawan bersedia untuk berantai pergerakan Luqman. Setiap kali Malaysia dapat bola, begitu mudah Vietnam dapat balik bola untuk merampas daripada pemain-pemain Harimau Melaya. Hantaran jauh dilakukan oleh Doi Man. Syahrul. Masih lagi dalam kawasan Malaysia. 3 pemain Malaysia terlalu rapat. Lihat bagaimana mudah untuk Vietnam kembali semula merampas penguasaan bola dari tangan pemain-pemain negara. Mungkin komunikasi yang membezakan sedikit. Jika pemain-pemain negara berkomunikasi, mungkin ada peluang untuk mengelak tekaman dan juga terpaan seperti itu dilakukan oleh pemain Vietnam. Tuan An ke belakang semula. Kui Ngong Hai kepada Doi Man. Hong Duk. Begitu juga dengan Tuan An yang turut membantu. Tuan An semula. Tetapi ada bantuan yang diberikan tadi oleh Badrul untuk membantu benteng pertahanan Malaysia. Vietnam masih mengawal permainan. Doi Man terus saja kepada Huang Duk. Mereka bertukar hantaran ke sebelah kanan Malaysia. Huang Hon Duk hantar ke tengah bahaya untuk Malaysia. Biarpun ada 3 pemain Malaysia di kawasan tersebut, tapi tenang kawalan ini dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Vietnam. Jadi tenang Syarul Saad mengawal di bahagian tengah benteng Malaysia. Tapi lihat bagaimana Vietnam begitu mudah merampas mula kawalan bola. Jadi 25 minit berlalu. Belum ada sebarang jaringan. 2 percubaan yang dimiliki oleh pasukan Vietnam sepanjang tempoh ini. Lihat bagaimana shot pass yang dilakukan oleh pemain Vietnam. Mereka sentiasa bergerak. Tetapi mujur tindakan dari Yuan Chong Prong yang gagal untuk merampas bola. Sambil itu bantuan yang baik diberikan oleh Dominic Tan. Biarpun mampu untuk mencelah antara 2 pemain Malaysia, antara Syarul Saad dan juga Dominic, tapi bujur Dominic pantas untuk melakukan clearing. Sepakan sudut untuk pasukan Vietnam ketika ini. ,55% penguasaan Vietnam sepanjang tempoh 26 minit ini.
In-swinger yang cuba lakukan rendah. Jadi ada kesilapan dilakukan oleh pemain Vietnam ke atas pertahanan Malaysia. Yang dipersalahkan seperti tadi adalah Vu Van Tan, pemain yang gagal untuk melakukan sepakan percuma, sepakan penalti pada minit ke-75 ketika berdepan dengan pasukan Laos sebelum ini. Setakat 27 minit ni kita tak dapat lihat pemain-pemain Harimau Melaya melepasi bahagian tengah untuk melakukan gerakan-gerakan untuk mencipta jaringan. Kita mengharapkan Badrul dan juga Muhairi akan mainkan peranan yang lebih besar selepas ini. Kerana dua perkhidmat pemain inilah yang mampu menggerakkan bahagian tengah, merancakkan segala pilihan yang mungkin boleh dimiliki sewaktu kita mengawal permainan. Itu juga dengan penggunaan bahagian sayap Safawi dan juga Arif Aiman. Hingga setakat ini belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya kerana ada saja sekurang-kurangnya dua pemain pasukan Vietnam yang akan melakukan pressing. Rizal hampir melakukan kesilapan. Dominic, satu clearing ke tengah. Peluang untuk Malaysia, Badrul. Syafiq Ahmad. Bola pun telah pun keluar dari kawasan permainan, lontar ke dalam untuk Malaysia. Lihat bagaimana gerakan yang cuba dilakukan ketika ini. Syafawi terus kepada Badrul. Luqman, ada dua pemain lawan yang berada di belakangnya, bersedia menghadapi sebalang kemungkinan. Muhairi terus kepada Syami. Tapi pantas pula tindakan pemain Vietnam. Inilah kelebihan pemain-pemain Vietnam. Cepat membuat pressing untuk mendapatkan bola. Dari awal permainan, setiap kali pemain Malaysia dapat bola, 2-3 pemain akan cuba untuk mendapatkan bola balik. Perhatikan 53% penguasaan Vietnam hingga setakat ini. Sambil itu terdapat satu shot on target daripada dua percubaan yang dimiliki oleh pasukan Vietnam. Syami, bola membias. Badrul. Ada sentuhan tadi yang dilakukan ke atas pemain negara. Syafawi Rashid yang cuba melakukan larian ke hadapan. Dari tolakan Badrul. Kerana ada sentuhan yang dilakukan oleh Vu Van Tan, pemain nombor 17 ini. Tan Cheng Ho. ...34 perlawanan untuk Tan Cheng Ho bersama skuad kebangsaan, 19 kemenangan, 3 seri dan juga 12 kekalahan sepanjang tempoh beliau membimbing pasukan negara. Syami terus saja kepada pemain lawan. Lihat bagaimana larian yang cuba dilakukan oleh pemain nombor 10 Vietnam yang sentiasa saja berada, mampu memberikan tekanan kepada Khairul Fahmi. Terlepas sekali lagi kita hilang bola begitu mudah. Jadi kawalan bola yang baik untuk pemain-pemain Vietnam. Begitu juga dengan stamina mereka, sentiasa bergerak, sentiasa ada space yang dibuka oleh pemain-pemain mereka. Badrul merampas. Rizal terlepas. Tapi Mujur masih lagi dalam kawalan untuk Malaysia. Sekali lagi bola terus kepada pemain lawan. Jadi peluang untuk Vietnam dalam kawasan penalti. Bahaya sepakan dan jaringan yang dihasilkan menerusi rembatan Yuan Kuang Hai. Jadi Yuan Kuang Hai jaringan ke-9-nya untuk skuad kebangsaan Vietnam. Inilah dari awal saya katakan, setiap kali pemain-pemain kita dapat bola, 2-3 pemain Vietnam akan cuba membuat pressing untuk mendapatkan bola dan ini terjadi. Setelah perebutan, mereka dapat bola dan membuat satu setup dengan jaringan yang begitu cantik. Perhatikan bagaimana satu cutback yang dilakukan tadi
oleh Yuan Tuan An, tetapi kedudukan Yuan Kuang Hai yang berada pada posisi dan masa yang baik melakukan satu rembatan kaki kiri untuk menewaskan pertahanan Malaysia dan juga Khairul Fahmi. Apa yang saya lihat setakat ini, pemain-pemain Vietnam ni mempunyai fitness yang tinggi saya rasa. Kerana daripada awal mereka membuat pressing yang begitu laju. Dan kita boleh dikatakan pasukan Harimau Melaya ni mungkin mereka separuh masa ni cuba bertahan. Kita dapat lihat pertahanan kita terlalu bawah. Jadi mereka pun memiliki pertahanan yang garisan pertahanan yang tinggi tapi tidak dapat dimanfaatkan oleh pemain-pemain negara hingga setakat ini. Badrul, Syami cuba untuk mencari Lokman tapi terus saja kepada Kapten Kuih Ngok Hai. Jadi untuk peluang Lokman, rembatan kaki kirinya, apa pilihan yang ada? Rembatan kaki kiri yang cuba dilakukan oleh Lokman tadi. Inilah peluang yang terbaik setakat ini oleh pasukan Harimau Melaya. Betul, tindakan Lokman untuk membuat satu percubaan volley bagus, tetapi dia perlu tenang lagi. Sama ada dia kontrol bola tu ke depan sikit dan melakukan shooting atau placing. Kesilapan benteng tengah Tapi Vietnam bagus, tadi. sekurang-kurangnya dia mencuba. Dan kita mengharap itu adalah antara bunga-bunga untuk Malaysia terus selepas ini menggandakan asakan dan juga percubaan. Satu peluang yang jarang dihidangkan oleh Vietnam tetapi peluang dimiliki oleh Lokman seperti tadi. Jadi sekali lagi Malaysia, Syafawi tolakkan ke belakang terus saja kepada pemain Vietnam. 3 pemain mereka dengan Vu Van Tan dan seterusnya. Vu Van Tan cuba menggelecek dan seterusnya rembatan yang sedikit melebar di sebelah kiri pintu gol Malaysia. Nampak berbeza pemain Vietnam dengan Harimau Melaya setakat ini. Mereka bermain begitu teratur. Dan yang penting mereka membuka space atau membuka ruang kepada rakan-rakan yang lain. Lihat di sini bagaimana ruang itu dicipta. Sekali lagi di bahagian half space yang cuba digunakan oleh pemain-pemain Vietnam. Jadi 2-3 pemain negara berjaya untuk diatasi tadi. Namun bujur rembatan yang dilakukan agak tersasar. Saya tertarik setiap kali pemain Malaysia dapat bola, ada 2 pemain Vietnam akan datang. Jadi sekali lagi Dominic Tan pula cuba membantu Riza Ghazali. Jadi Badrul agak terbuka di bahagian tengah. Mungkin pemain-pemain Malaysia perlu lebih banyak bersuara dalam padang ini. Bola masih lagi di kawasan permainan dan seterusnya lontar ke dalam untuk Malaysia. Dibiarkan seperti tadi oleh Riza Ghazali. Bohairi. Satu setup yang terus saja kepada pemain lawan. Satu lagi back heel yang baik untuk Vietnam. Peluang yang mereka miliki sekarang ini. Lihat bagaimana percubaan dan rembatan dan seterusnya. Sekali lagi jaringan yang dapat dihasilkan oleh Yuan Chong Prong. Pemain nombor 10. Yuan Chong Prong yang meletakkan Vietnam terus di depan. Jaringan yang kedua pribadinya dalam kejohanan ini. Satu gerakan yang begitu baik bagi saya. Dia memperdayakan pertahanan pasukan Harimau Melaya dan seterusnya menjaringkan gol. Inilah kelebihan pemain-pemain Vietnam jika dibandingkan dengan pemain-pemain Harimau Melaya. Lihat bagaimana back heel yang dilakukan tadi. Yang oleh Yuan Kuang Hai. menarik tu dia boleh tarik bola tu balik. Ya. Jadi itulah kemampuan mereka. Tidak ada pressing yang begitu kuat yang dilakukan oleh pemain negara sebagaimana yang mereka lakukan ke atas pemain kita. Betul. Jadi apapun jaringan kedua pribadi, Yuan Chong Prong meletakkan Vietnam sekarang ini mengatasi Malaysia dengan 2 jaringan. Jadi kedudukan semasa akan pastinya meletakkan Vietnam sekarang ini di kedudukan yang kedua di belakang Indonesia.
Pengesahan jaringan pada minit ke-36. Jadi peluang semula untuk Malaysia. Bagaimana mereka menjana serangan sekarang ini. Syami. Safawi, Syami semula. Badrul menanti di bahagian tengah tapi tukar ke sebelah sana. Kita lihat bagaimana pilihan yang dimiliki. Cuba mencari Arif Aiman. Arif Aiman untuk Malaysia. Bantuan terus diberikan. Jadi sekali lagi gerakan ini cuba dilakukan oleh Mukhairi. Tolakan ke tengah, tandukan tipis. Yang berjaya dilakukan tadi. Dari lonjakan yang dilakukan oleh Syafiq Ahmad. Jadi ini kali kedua. Barulah ada usaha dalam kawasan lawan dilakukan oleh Malaysia. Setidak-tidaknya kita mencuba. Ini yang kita perlu nak. Pasukan Harimau Melaya melakukan lebih banyak. Mencipta peluang. Kerana sebelum ini tidak banyak peluang dicipta. Ketika berdepan dengan pasukan Vietnam. Perhatikan bagaimana percubaan 6-2. 3 on target dimiliki oleh Vietnam. Memisahkan antara kedua-dua pasukan ketika ini. Jadi sekali lagi mereka cuba mencari target man. Penjaring gol pertama. Yuan Chong Prong. Ataupun penjaring kedua dalam perlawanan antara Vietnam juga Malaysia seperti tadi. Larian dalian cuba untuk memecahkan benteng pertahanan Malaysia dilakukan dengan baik oleh Yuan Chong Prong. 2 peluang yang dimiliki sebelum jaringan yang dapat dihasilkan pada minit ke-36 tadi. Jadi sekali lagi, bagaimana Vietnam cipta peluang. Hantaran ke tengah dan mujur. Berjaya disekat untuk seketika oleh pertahanan tengah Malaysia Syahrul Saad. Masih lagi Malaysia cuba untuk mengatur gerak dari Arif Aiman. Tinggi dari Arif Aiman. Cuba melakukan merampas bola dari pemain lawan. Agak kasar tindakan dari Arif Aiman juga. Tapi mujur tidak ada tindak balas yang dilakukan oleh Yuan Tan Chong. Ya, sekali lagi bagaimana Yuan Tan Chong permainan hampir masuki minit ke-30 ke-40. Kurang 6 minit untuk Malaysia mendapatkan jaringan yang pertama. Syami. Terus 2 pemain lawan yang sentiasa berjaya untuk menyekat passing line yang cuba dilakukan oleh Syami Syafari sebentar tadi. Kembali semula Vietnam. Terus mengawal permainan. Lontaran ke dalam untuk Malaysia. Jadi ada kekasaran yang dilakukan oleh pemain Vietnam ke atas Arif Aiman untuk bolehkan Malaysia mendapat sepakan bebas. Dominic Tan. Syahrul. Syami semula. Dan kepada Safawi. Badrul cuba membuka ruang. Syafawi pada Khairul Fahmi. Syahrul Saad cuba mencari Arif Aiman, tetapi Arif Aiman yang dipersalahkan. Jadi kedudukan semasa Vietnam mengatasi Malaysia dengan 2-0. Jaringan Yuan Kuang Hai minit ke-32 berselang 4 minit kemudian. Yuan Chong Prong pula meletakkan jaringan kedua pribadinya dalam kejohanan ini untuk mengatasi Malaysia dengan 2 tanpa balas. Kuih Ngok Hai, kapten pasukan Vietnam yang tidak beraksi pada perlawanan pertama sebelum ini. Jadi bagi Vietnam adalah perlawanan kedua dalam kumpulan B berbanding yang ketiga untuk Malaysia.
Kuih Ngok Hai. Jadi sekali lagi hantaran-hantaran pendek yang cuba dilakukan bagi menarik beberapa pemain Malaysia berada jauh lebih bawah. Pastinya akan buka ruang di bahagian tengah yang akan cuba digunakan nanti. Jadi sekali lagi Vietnam, kali ini mereka bertukar menggunakan di bahagian kiri pula. Yuan Pong Hondot terpaksa ke belakang. Jadi lengkat amaran yang pertama kepada Riza Ghazali dalam permainan ini. Terlihat bagaimana challenge yang dilakukan oleh Rizal. Baru kita nampak pemain Malaysia membuat asakan balik ke arah pemain-pemain Vietnam. Ya. Sementara itu kita mengharapkan lebih banyak ruang dapat dibuka oleh pemain-pemain Malaysia dalam cipta peluang. Hingga setakat ini hanya ada 15 kekasaran, 10 untuk Malaysia. Jadi kembali semula untuk Vietnam. Tapi mujur Karul Fahmi yang terlepas sedikit bola muntah dan seterusnya. Malaysia terus mengawal bola. Karul Fahmi, challenge yang cuba dilakukan tadi oleh pemain 17 Fuvantan. Rizal. Clearing yang terus saja kepada pemain Vietnam. Luqman Hakim dipersalahkan untuk sepakan bebas dimiliki oleh pasukan Vietnam. Permainan hampir masuki minit ke-44. Lihat bagaimana tempoh permainan diperlahankan sedikit untuk Vietnam. Dan mungkin dalam tempoh ini, tempoh tidak sampai 3 minit, 2 minit yang terakhir, Malaysia perlu menggandakan atau melakukan high pressing. Vietnam cuba melambat-lambatkan permainan. Kerana mereka 2-0 mengatasi satu alasan yang munasabah untuk mereka. Sampai kesempatan ini seharusnya digunakan oleh skuad negara untuk memberikan tekanan, tapi sebaliknya yang berlaku memudahkan mereka terus mengekalkan possession perlawanan pada malam ini. Challenge yang dilakukan oleh Syafiq Ahmad. Perhatikan reaksi dari Pak Hang Seo. Satu terjahan lewat yang dilakukan oleh Syafiq dalam usaha melakukan challenge. Terlihat sekali lagi bagaimana insiden itu berlaku. Jadi 45 minit telah pun berlalu. Tambahan masa 2 minit diberikan untuk Malaysia khususnya. Jadi peluang inilah yang perlu digunakan. Perhatikan bagaimana high pressing yang cuba dilakukan oleh Luqman. Baik untuk Malaysia. Arif. Tapi beliau gagal untuk mengatasi lawan. Badrul. Rizal. Arif semula. Bukhairi yang berada di tengah tidak digunakan peluang atau kesempatan itu. Kita lihat bagaimana Freeman untuk Bukhairi. Syahrul. Syami. Syami semula. Badrul digunakan. Menggunakan Hikmat Rizal. Arif. Baru ada peluang dan juga ruang untuk Malaysia. Dan Syafiq Ahmad untuk Malaysia. Dan yang mujur. Satu pressing yang cuba dilakukan oleh Syafiq Ahmad. Berjaya tadi dipatahkan oleh penjaga gol pasukan Vietnam, Tran Nguyen Man. Ini yang kita tunggu-tunggu daripada pemain-pemain Malaysia. Mencipta jaringan, hampir-hampir kita dapat gol pertama. Assist dari Badrul, lihat bagaimana satu tampanan yang baik dari Syafiq Ahmad, tetapi pantas pula meluru Tran Nguyen Man. Penjaga gol berusia 29 tahun dalam penampilan ataupun bersama kali ke-26 bersama skuad kebangsaan Vietnam. Jadi barulah ada urgensi untuk Malaysia dalam tempoh tidak sampai 2 minit yang terakhir ini. Tambahan masa yang perlu digunakan untuk merapatkan defisit
dua jaringan. Dominic Tan Badrul terpaksa ke belakang semula untuk Khairul Fahmi. Jadi tipu wisi panjang untuk menamatkan separuh masa yang pertama dengan penguasaan